Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Apa khabar kepada semua pelajar tahun 5 Dinamit SKGL. Hari ini kita berjumpa lagi dalam kelas Reka Bentuk dan Teknologi RBT ya. Dan kita masih lagi berada di unit 3 iaitu Reka Bentuk Pengaturcaraan. Untuk minggu ini kita masih lagi standard kandungan yang sama seperti minggu lepas, iaitu standard kandungan 6.3 asas reka bentuk pengaturcaraan, dan kita punya standard pembelajaran 6.3.2 menghuraikan struktur kawalan pilihan dan ulangan dalam algoritma. Dan objektif kita pada hari ini adalah menghuraikan struktur kawalan pilihan dan ulangan dalam algoritma. Untuk hari ini kita hanya fokus kepada satu benda saja, iaitu carta alih. Sepatutnya carta alih ni dalam tahun 5 ni kita tak fokus sangat. Tapi cikgu terpaksa terangkan secara terperinci tentang carta alih supaya senang kita nak faham. Jadi untuk rujukan, pelajar boleh rujuk buku teks muka surat 42 dan juga 44. Seperti mana dalam gambar ni. Carta alih merupakan salah satu daripada set algoritma. Selain daripada algoritma, pseudocode dan carta alih. Dan carta alih ni dia agak berbeza dengan pseudocode. Kenapa? Sebab carta alih ni dia ada simbol. Secara ringkas, carta alih ni merupakan kaedah grafik yang menunjukkan langkah-langkah bagi penyelesaian masalah dan hubungkan antara satu sama lain, dan mengandungi simbol geometrik yang dihubungkan menggunakan anak panah. Simbol geometrik dan anak panah ini ciri-ciri penting yang ada pada carta alih. Tak ada benda ni, tak akan ada carta alih. Seperti mana dalam gambar ni lah, pelajar boleh lihat. Simbol geometrik inilah dia. Ini adalah simbol geometrik. So ada 4 simbol geometrik dan anak panah. Ini adalah asas bagi sesebuah carta alih. Tengok yang pertama. Ini adalah simbol geometrik yang pertama. Dia bentuk dia ada macam oval tapi dia panjang sikit. Namanya adalah terminal, mula atau tamat. Fungsi dia permulaan atau penamat suatu carta alih. Itu adalah yang pertama. Seterusnya, simbol geometrik yang kedua adalah dia bentuk, kalau tak silap, bentuk trapezium ni. Namanya input atau output. Input ni apa data yang kita masukkan, output ni apa yang keluar. Dan fungsi dia membaca input ataupun memaparkan output. Untuk yang simbol geometrik yang ketiga, dia segi tepat, panjang sikit. Ini adalah proses, dan fungsi dia arahan untuk memproses input. Dan seterusnya, bentuk simbol geometri bentuk diamond ni, ini adalah syarat. Menguji syarat. Dia carta alih ni ada setengah carta alih tidak mempunyai simbol ini. Dia bergantunglah. Dan ini wajib ada, iaitu anak panah. Ataupun nama dia kita panggil aliran aktiviti, menunjukkan aliran aktiviti yang berlaku dalam carta alih. Pelajar boleh rujuk buku teks muka surat 42 sebab cikgu refer buku carta alih ni di dalam buku teks 42. Kita tengok satu persatu. Ini contoh carta alih ringkas yang kita boleh hasilkan berdasarkan set arahan. Kalau minggu lepas pelajar dah tulis yang pseudocode, ini versi carta alih pula. Sebelum kita nak tulis carta alih ni, mestilah kena ada situasi ataupun arahan, barulah kita boleh hasilkan carta alih. Tengok yang pertama. Ini adalah simbol geometri dia adalah
yang untuk oval panjang ni. Okey. Terminal mula atau tamat. Okey, tengok fungsi dia, permulaan atau penamat suatu catat alih. Okey, dalam catat alih ni, simbol ni cuma ada dua saja. Satu untuk mula, satu untuk tamat. Okey, mula tu dia berada di atas sekali, dan tamat tu berada di bawah. Okey, memang ada dua je dalam catat alih ni. Dia takkan ada lebih. Satu di atas, satu di bawah. Satu pintu masuk, satu pintu keluar. Okey, itu untuk simbol yang pertama. Okey, seterusnya. Okey, ini adalah simbol proses. Arahan untuk memproses input. Okey, berdasarkan catat alih ni, prosesnya adalah beratur di trek larian. Okey, itu dia punya proses. Lepas tu berlari perlahan mengelilingi trek, teruskan larian. Okey, itu proses dia. Okey. Seterusnya. Okey, yang ini bentuk diamond ni adalah syarat. Okey, ini syarat dia. Tengok. Kalau ada syarat contoh, okey, belum cukup 3 pusingan. Kalau tidak, dia akan terus ke penamat. Kalau ya, kita kena teruskan larian sampailah cukup 3 pusingan. Ini adalah contoh catat alih struktur kawalan pilihan. Maaf, ulangan. Okay. Okay, dan ini adalah anak panah ataupun aliran aktiviti menunjukkan aliran aktiviti di sepanjang proses yang berlaku di dalam catat alih. Okey. Anak panah ni kita kena bagi perhatian ya. Okey. Anak panah yang dilukis mestilah selari. Kita kena guna pembaris betul-betul. Buat betul-betul anak panah ni pun kalau boleh kena sama besar. Ini kena dihitamkan, dia tak boleh kosong. Okey, tengok betul-betul. Okey. Semua dalam bentuk selari. Okey, kita tengok contoh yang lain. Okey, ini adalah contoh lain. Yang ni cikgu rujuk dalam buku teks ni muka surat berapa? Okey, ni muka surat 46. Ya, 46. Okey. Okey. Kalau pelajar perasan, catat alih yang sebelum ini dia tidak ada bahagian input. Yang ini ada bahagian input ataupun output. Okey. Tengok. Okey, ini adalah input. Masukkan duit ini adalah input. Ambil makanan itu adalah output. Contoh kan macam mesin apa yang kita nak beli air, yang kita panggil apa, mesin apa tu yang kita masukkan shilling yang kita nak ambil air. Masukkan duit itu adalah proses input. Dah kita tekan apa semua, kita ambil air itu, okey, itu adalah outputnya. Dia punya output dia. Okey. Okey. Jadi kita pelajar kena familiar lah dengan simbol-simbol ni. Kita nak kata hafal pun memang kena hafal jugalah, sebab cara nak tulis ni biasa pelajar akan keliru bahagian ini. Ini dengan ini. Proses dengan input ni. Ini kita kena betul-betul bagi perhatian. Sebab kadang-kadang kita boleh terkeliru. Okey. Perkataan mula dan tamat hanya wujud sekali dalam satu algoritma. Okey, ini perkataan mula. Mula, tamat. Okey, dia hanya wujud sekali. Maksudnya satu catat alih, satu je. Okey, lepas tu perkataan mula menunjukkan permulaan dan tamat menunjukkan pengakhiran sesuatu arahan. Okey, itu adalah memang wajib. Dalam pseudocode pun memang ada perkataan mula dan perkataan tamat. Okey, ini menandakan proses itu bermula dan dia ada dia punya pengakhiran, iaitu tamat. Okey. Dan catat alih ini tidak lengkap jika anak panah tidak bersentuhan dengan simbol pada catat alih. Okey, kalau nak lukis catat alih, pastikan anak panah ni dia kena sentuh. Ni kotak. Sentuh kotak ni. Sentuh. Semua bersentuhan. Dia kena bersentuhan. Dia tak boleh, anak panah kita buat tu mungkin tak sampai, tak sentuh, itu dianggap salah.
Diibaratkan macam ada dia papan litar, ini arus. Arus mengalir ikut sini. Tiba-tiba tak tersentuh, maksudnya litar tu pun tak bersambung. Dah tak ada current. Okay, contoh kan, nak bagi mudah faham. Okay. Alright, jadi itu secara ringkas tentang carta alih. Kita simple je. Kita tak perlu kata nak terlampau fikir sangat. Jadi untuk tugasan untuk minggu ini, apa yang pelajar perlu buat, pelajar boleh rujuk buku teks muka surat 42 dan 44. Pertama sekali, perlu lukis balik simbol ni. Kotak ni perlu salin balik. Okay, simbol, nama dan fungsi ni. Okay, tulis, lukis elok-elok. Bina jadual elok dalam buku tulis. Dan muka surat 44. Okay. Salin balik carta alih yang ini dengan yang ini. Ini struktur kawalan pilihan. Ini struktur kawalan ulangan. So, akan ada 3 benda lah. Satu, jadual untuk simbol-simbol ni. Lepas tu, satu carta alih untuk struktur kawalan pilihan dan satu carta alih untuk struktur kawalan ulangan. Okay. Boleh tulis di dalam buku tulis. Buku tulis tu pastikan adalah supaya senang untuk kita nak salin nota. Jadi kesimpulan kita hari ini adalah pelajar ataupun murid dapat memahami konsep carta alih dalam algoritma dan juga dapat melukis carta alih berdasarkan set arahan. Okey. Jadi itulah seberingkas tentang carta alih. Sebenarnya penting untuk pelajar faham carta alih ni sebab bila kita hendak membina sesuatu nak buat koding, kita boleh rujuk kepada carta alih sebab dia lebih senang difahami berbanding dengan pseudocode. Okey. Jadi untuk minggu ini sampai di situ sajalah untuk minggu ini dan insya-Allah kita akan jumpa lagi pada kelas maya yang akan datang insya-Allah. Jadi assalamualaikum.